Dah slow, sekarang tak power, tak pergi kak. Ni dah lama ni. Ni apa? Ya bang, nanti sana. Lain apa dah aku punya. Apa tu? Betul ya? Ni saya aku. Hah? Lama. Lama. Diam. Nah ini ya. Mahukan wang mudah membeli dadah. Itu dilakukan sekumpulan penagih di sekitar lorong Haji Taib 5 di Ibu Negara yang memperoleh hadiah mewujudkan lokasi pandu lalu bagi menjual pelbagai pil dan tisu rangsangan seks kepada orang ramai. Lokasi suram sepanjang lebih 100 meter itu dijadikan pusat penjualan pelbagai pil rangsangan seks dikesan hanya muncul sekitar jam 11 malam hingga 4 pagi setiap hari. Kebanyakan pelanggan hanya perlu membuka cermin kereta sebelum membeli pelbagai jenis tisu ajaib atau pil rangsangan seks haram yang dijual semurah RM10 setiap satu. Hasil penyamaran dilakukan wartawan mendapati seramai 10 penagih dan golongan gelandangan membuka perniagaan di sepanjang jalan di kawasan itu dengan hanya berbekalkan kotak kayu atau meja lipat. Tinjau mendapati berpuluh pelanggan yang menaiki kereta atau motosikal akan berhenti berhampiran meja jualan itu yang diletakkan di bahu jalan sambil membeli pil seks digemar. Boleh perang ke? Mana baik? Bagi tak? Ada lagi tak? Habis? Panas. Ni macam mana guna? Sapu dah? Sapu pun. Macam kambing Sarawak tu lah. Polis berjaya mengesan 2 pek plastik lut sinar dipercayai mengandungi dadah jenis heroin seberat 897 gram dalam sebuah kereta yang dipandu seorang lelaki ketika melakukan pemeriksaan dalam Ops Cegah Jenayah di Lebuh Air Keruh, Melaka. Lelaki berusia 21 tahun yang memandu kereta Proton Saga bersendirian itu ditahan kira-kira jam 11 malam ketika dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Air Molek. Dalam operasi cegah jenayah yang diketuai Ketua Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti IPD Melaka Tengah DSPV Gunasegaran itu, lelaki terbabit ditahan kerana didapati membawa dadah hampir 1 kilogram yang diletakkan dalam beg pakaiannya. Timbalan Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Superintendent Razali Bakar berkata polis membuat pemeriksaan terhadap kenderaan di kedua-dua laluan di antara Plaza Tol Air Keruh dan persimpangan MITC. Suspek kemudian ditahan dan dibawa ke Balai Polis Air Keruh untuk pemeriksaan lanjut dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang lelaki yang berada di bawah pengaruh alkohol pada mulanya berlagak dan enggan memberikan kerjasama ketika diperiksa anggota polis, namun kecut perut dan merayu agar dilepaskan selepas dibawa ke Balai Polis untuk pemeriksaan lanjut. Terdahulu, lelaki berkenaan bersama rakannya yang berusia 20-an menaiki sebuah kereta ditahan sepasukan anggota polis trafik dari Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut pada sekatan jalan raya di Jalan Pengkalan Well, Georgetown 2.30 pagi Ahad. Jurucakap polis berkata lelaki berkenaan dan rakannya itu dalam perjalanan pulang ke rumah mereka selepas berhibur di sebuah premis hiburan dan ketika itu mereka dipercayai berada di bawah pengaruh alkohol. Dalam operasi saman, polis mengeluarkan 50 saman membabitkan pelbagai kesalahan seperti tiada lesen memandu, cukai jalan tamat tempoh, tiada cermin sisi dan tidak memakai tali pinggang keledar. Seramai 55 pendatang asing tanpa izin parti warga Myanmar, Bangladesh dan Indonesia ditahan daripada 150 orang yang diperiksa dalam serbuan di 3 lokasi membabitkan tapak pembinaan dan kilang memproses arang di Marang, Terengganu. Serbuan 10 malam itu, serbuan di 3 lokasi berkenaan dilakukan susulan aduan orang ramai yang tidak selesa dengan kehadiran parti di kawasan berkenaan. Pengarah Jabatan Imigresen Terengganu Wan Suhaini Wan Muhammad memaklumkan demikian dan semua parti terbabit ditahan atas kesalahan mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 59-63 dan Seksyen 15-1-C Akta sama. Semua yang ditahan dibawa ke depoh tahanan sementara Imigresen Ajil Hulu Terengganu sebelum didakwa dan dihantar pulang ke negara asal.
2 penjenayah termasuk seorang disyaki bersenjatakan pistol melarikan wang tunai RM15,000 daripada seorang ejen rokok di hadapan sebuah kedai di Taman Sri Emas, Nibong Tebal, Pulau Pinang. Kejadian 1:10 petang, mangsa yang berusia 30-an berada di belakang kereta yang dinaikinya untuk menurunkan rokok, dipercayai untuk dihantar ke sebuah kedai. 2 suspek berusia 30-an yang menunggang motosikal kemudiannya menghampirinya dan seorang daripada mereka cuba merampas beg mengandungi wang tunai hasil kutipan jualan rokok. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Selatan, Superintendent Wan Hassan Wan Ahmad memaklumkan demikian dan siasatan lanjut mendapati CCTV turut menunjukkan detik cemas mangsa melawan penjenayah terbabit. Kes disiasat mengikut Seksyen 397, Palang 397 Kanun Keseksaan. Polis menemui ganja bernilai RM300,000 yang dipercayai untuk pasaran sekitar Seberang Perai Tengah serta daerah berhampiran dalam pemeriksaan di sebuah kereta yang ditinggalkan di tepi jalan di Kubang Semang, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Pemeriksaan dilakukan 8:30 malam. Polis menerima maklumat awam yang curiga dengan kewujudan kereta berkenaan sebelum siasatan lanjut mendapati nombor plat digunakan adalah palsu. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Abdul Rahim Hanafi mengesahkan kejadian itu dan pihaknya menyerbu sebuah rumah di Tanah Liat 1:30 pagi serta menahan seorang lelaki berusia 28 tahun. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Mahkamah Tinggi Georgetown Pulau Pinang menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap seorang pengawal keselamatan atas kesalahan mengedar dadah 2 tahun lalu. Mahkamah menjatuhkan hukuman itu terhadap warga Afrika Selatan berusia 28 tahun selepas pihak pembela gagal menimbulkan keraguan munasabah. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang pada 11:40 pagi 4 Oktober 2013. Dia didakwa mengikut Seksyen 39B-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati mandatori. Dua pendatang asing tanpa izin parti termasuk 3 wanita dari pelbagai negara ditahan dalam operasi bersepadu di sebuah tapak pembinaan di Bandar Hilir, Melaka. Operasi 10:30 pagi, sekumpulan warga asing sanggup menggadaikan nyawa berenang ke tengah laut bagi mengelak dicekup pihak berkuasa. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Sheikh Aziz Sheikh Abdullah mengesahkan demikian dan siasatan awal mendapati mereka yang ditahan tidak mempunyai dokumen perjalanan. Semua yang ditahan disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63. ...153 warga Afrika ditahan Jabatan Imigresen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam 3 serbuan berasingan di Taman Connaught, Jalan Menara Gading 1, Taman Connaught dan Pangsapuri Berembang Indah, Jalan Nipah of Jalan Ampang. Serbuan 1:30 pagi hingga 10 pagi itu, beberapa anggota penguat kuasa Jabatan Imigresen turut dirempuh warga Afrika dalam cubaan untuk melarikan diri daripada ditahan. Mereka yang ditahan dipercayai tiada dokumen perjalanan. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63. Commercial crime, iaitu seperti mana yang sedia maklum bahawa berlakunya yang menyebabkan love scam, menyebabkan hubungan secara cinta antara wanita dengan lelaki melalui internet lah, aplikasi internet dan WhatsApp dan FB semua. Dan bersabit dengan setapak report 1038614 seorang lanjutan daripada pengadu seorang rakyat tempatan
Polis menahan seorang lelaki Nigeria dan 3 teman wanitanya dipercayai sindiket penipuan love scam dalam serbuan di sebuah rumah di Setapak. Pemangku Ketua Polis Daerah Wangsa Maju Deputi Superintendent A. Asmadi Abdul Aziz mengesahkan demikian dan serbuan 9.15 malam itu mereka yang ditahan berusia lingkungan 33 hingga 39 tahun. Kita telah membuat tindakan yang proaktif pergi ke unit-unit yang didiami oleh applicant-nya orang, dan apa yang kejayaan kita ialah kita telah menjumpai satu unit di blok B 08 di PV 20 Jalan Usahan 2 off Jalan Genting Kelang, dan semasa kita cuba buat pemeriksaan dalam batu kita dapati adanya barang-barang seperti ini. Dan bila kita semak dalam tu, kita dapati adanya siri-siri gambar dan hasil siasatan awalnya, diorang mengakuilah bahawa diorang pula ada membuat benda-benda macam ni. So kita pun ada gambar-gambar bersama kita. Cuma sekarang kita masih remand saksi suspek ni, iaitu satu lelaki Afrika, warga negara Nigeria, dan 3 wanita Thailand, Vietnam dan juga Indonesia, Filipin. So dipercayai bahawa wanita-wanita ni telah digunakan supaya akaunnya boleh digunakan dalam transaksi ini. Sejak April 2014, 12 laporan polis berhubung kes love scam yang membabitkan kerugian lebih RM500,000 dibuat.